Okey, so hari ni kita nak belajar tentang bagaimana mengira cukai pendapatan ya. So jadi yang pertama, cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh seseorang individu dapat dikira melalui proses pengiraan seperti carta ahli berikut. Okey, mula-mula hitung pendapatan bercukai. Okey, lepas tu hitung cukai pendapatan. Kemudian tolak rebate cukai. Okey, so jadi itulah cukai yang pendapatan yang perlu dibayar. Okey. So maksudnya hitung dulu berapa jumlah gaji yang kamu dapat dalam satu tahun tu. Okey, lepas tu hitung cukai pendapatan. Lepas tu dah dapat hitung tolak rebate cukai, kemudian barulah bayar cukai pendapatan tu. Okey. Okey, so jadi pendapatan bercukai. Okey, cukai pendapatan individu yang perlu dibayar dikira berdasarkan pendapatan bercukai. Okey, pendapatan bercukai boleh diperoleh dengan menggunakan persamaan seperti di bawah. Okey, iaitu jumlah pendapatan tahunan tolakkan dengan pengecualian cukai tolakkan dengan pelepasan cukai. Okey, so kemudian kita pergi kepada jumlah pendapatan tahunan. Okey, jumlah pendapatan tahunan termasuk segala bentuk upah, gaji, bonus, dividen, faedah, sewa, royalti, premium dan sebagainya. Namun tidak semua pendapatan yang diterima daripada majikan perlu dikenakan cukai. Contohnya macam allowance petrol atau perjalanan, subsidi majikan seperti perumahan dan kenderaan, manfaat perubatan, allowance bantuan sara hidup, kola kerajaan dan lain-lain. Okey, so jadi bukan semua dikenakan cukai. Ini antaralah contoh-contoh yang telah disebut. Okey. Okey, kemudian pengecualian cukai. Okey, pengecualian cukai merujuk kepada semua pembelanjaan peribadi dalam bentuk hadiah. Okey, so jadi macam hadiah tu tak adalah kena cas. Okey, hadiah, derma, sumbangan kepada kerajaan atau pelbagai organisasi. Okey, contohnya perpustakaan negeri dan badan rawatan kesihatan. Okey, perbelanjaan tersebut boleh dikecualikan cukai tetapi takluk kepada had tertentu. Okey. Pengecualian cukai ini bertujuan untuk meningkatkan perkembangan kebudayaan kesenian dan juga memupuk masyarakat penyayang. Okey, seterusnya kita pergi kepada buku surat 105. Okey, so pelepasan cukai. Okey, pelepasan cukai merujuk kepada perkara atau perbelanjaan bagi kepentingan persendirian atau ahli-ahli keluarga yang tidak dikenakan cukai pendapatan. Okay, antaranya caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, rawatan perubatan dan yuran pengajian. Okay, jenis pelepasan cukai bergantung kepada dasar yang ditetapkan oleh kerajaan dan boleh berubah setiap tahun. Okay, so kemudian cukai pendapatan. Okay, selepas pendapatan bercukai diperoleh, cukai pendapatan boleh ditentukan dengan merujuk kepada jadual kadar cukai. Kadar cukai ditetapkan oleh kerajaan dan boleh berubah mengikut polisi kerajaan pada belanjawan tahunan. Jadual di bawah ialah kadar cukai pendapatan individu untuk tahun taksiran 2020. Okey, so jadi inilah dia punya cukai dia. Okey, so kalau banjaran pendapatan bercukai, kalau RM5,000 yang pertama 0%, so cukai 0 lah. Kalau pendapatan cukai RM5,000 hingga RM20,000, kena 1%, so 1,5%. So makin banyak, makinlah tinggi dia punya cukai. Okey. So jadi tengoklah pendapatan tu. Kalau pendapatan tu tahun tu RM50,000 hingga RM70,000. So jadi kena 14%. So jadi kena bayar cukai lebih kurang RM1,800 hingga RM2,800. So, jadi makin banyak gaji kamu atau pendapatan kamu, makin tinggilah cukai yang kena bayar. Macam ni paling banyak 2 juta kan. So jadi dia kena bayar pada tahun itu adalah RM500,000, RM17,650. Okey. Okey, lepas tu kita pergi kepada rebate cukai. Okey, rebate cukai diberikan untuk mengurangkan cukai yang perlu dibayar. Kita dapat 2 jenis rebate cukai, iaitu rebate cukai sebanyak RM400 akan diberikan kepada pembayar cukai sekiranya pendapatan cukainya tidak melebihi RM35,000. Kita takluk kepada perubahan semasa. Okey. Kemudian jumlah bayaran zakat atau fitrah oleh warga negara yang beragama Islam akan mendapat rebate cukai. Okey. So jadi yang inilah yang boleh dapat rebate lah. Okey.
Kalau misalnya kata pendapatan dia kurang daripada tidak lebih, cukai pendapatan akan diberikan kepada pembayar cukai sekiranya pendapatan cukainya tidak melebihi RM35,000. Okey. So jadi yang kedua kalau dia bayar zakat. Okey, sekarang tengok contoh satu. Okey, Encik Khairul memperoleh pendapatan tahunan sebanyak RM125,300 termasuk allowance. Okey, diberi bahawa allowance berjumlah RM12,340 adalah dikecualikan cukai. Okey, pada yang sama, masa yang sama, okey, dia memberikan derma kepada perpustakaan sebanyak RM2,000. Okey, jumlah pelepasannya pula ialah RM22,500. Okey, hitung pendapatan bercukai Encik Khairul. Okey, so jadi jumlah pendapatan dia tahunannya ni RM125,000. Okey, 1 tahun ni gaji dia. Okey, gaji dia. So jadi tolakkan dengan allowance dia. Okey, tolakkan dengan allowance dia yang ni. So jadi ni tolak dengan ni, so kita dapat ni. So jadi ini yang kena cukai. Yang ini yang kena cukai. Allowance tak kena tau. Okey. So jadi kemudian tolakkan dengan pengecualian cukai, iaitu dia memberi derma. Dia bagi derma kan. Derma kosongan sebanyak RM2,000. Okey, so jadi tolak lagi. Kemudian apa lagi dia buat? Okey, jumlah pelepasannya, okey, pada masa sama dia menerima pelepasan RM2,000. Jumlah pelepasannya pula ialah jadi jumlah pelepasan RM22,500. So jadi yang perlu dicukaikan adalah sebanyak ini. Okey, so jadi inilah yang kena dicukaikan. Okey, so jadi kalau nak kurangkan kena cukai tu, kenalah benderma. So jadi ini pelepasan diri dia lah sebanyak RM22,500. So jadi yang kena cukai banyak ni kena bayar. Bukanlah kena bayar, yang kena bercukai lah. Tidaklah ada berapa peratus. Okey. Okey, contoh kedua. Okey, contoh kedua, Ashraf mempunyai pendapatan bercukai sebanyak RM47,531 pada tahun 2020. Dia telah membayar zakat berjumlah RM280 pada tahun tersebut. Okay, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Ashraf pada tahun tersebut. Okay, so jadi pendapatan bercukai Ashraf ialah RM47,000. Okay, kemudian dia berada pada yang ni lah, banjaran bercukai RM35,000 hingga RM50,000. Okay, so jadi kadar peratus yang kena bayar adalah dicaskan adalah 8%. Okay, so jadi cukai bagi RM35,000 yang pertama adalah RM600. Okey. Ini berdasarkan pada cukai dasar. Okey, cukai atas baki berikut. Okey, so jadi dia punya ni RM77,500 ni tolakkan dengan RM35,000. Okey, cukai bagi yang pertama. Okey, lepas tu darabkan dengan 8%. So jadi dalam 1 tahun, inilah cukai yang dia kena bayar lah. Okey. Okey, kemudian dia bayar zakat kan, RM280. So tolakkan dengan zakat yang dia dah bayar tu. Okey, so jadi cukai yang ni yang perlu dibayar adalah RM600 ni. Yang 35% ni dia kena charge cukai ni RM600 lah. Okey, so jadi cukai dasar campur dengan atas baki, tolakkan dengan rebate cukai. So inilah yang dia kena bayar. Okey, lepas tu kita pergi kepada contoh 3. Okey, so Encik Chan mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak RM52,770 pada tahun 2020. Okay, beliau telah mendermakan sebanyak RM300 kepada sebuah badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Okay, jadual di bawah menunjukkan pelepasan cukai yang dituntut. Okay, so pelepasan cukai yang diminta adalah yang pertama individu RM9,000, insurans hayat RM5,800, insurans perubatan RM3,000, so dia charge dia RM1,700. Yuran pengajian sendiri paling had tinggi adalah RM7,000. So tapi dia bayar sebanyak RM4,000. Okay, kemudian hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Chan bagi tahun tersebut dengan mengambil kira rebate cukai sekiranya layak. Okey. So jadi dia kena bayar pendapatan cukai dia adalah yang pertama gaji dia RM52,000. Okey, lepas tu tolakkan dengan pengecualian cukai, okey, iaitu
Ni dia sebab dia derma kan. Okey, dia derma kepada suatu badan kebajikan yang diluluskan. So jadi nak derma ni bukan senang je boleh lulus derma. Kena derma kepada kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Okey, tolakkan dengan RM300. Kemudian tolakkan dengan pelepasan cukai. Okey, pelepasan cukai iaitu yang ni lah pelepasan cukai dia, iaitu RM9,000. Campur ni. So jadi pendapatan yang bercukai dia adalah RM31,000, RM970. Okey, so jadi RM31,000, RM970 ni berada pada yang ni, range ni, RM20,000 hingga RM35,000. So jadi charge dia kena bayar sebanyak 3%. Okey, so jadi 3% yang pertama. So jadi RM31,000 ni tolakkan dengan RM20,000. Okey, RM20,000 yang pertama. Okey, so tolak dengan RM20,000 yang pertama, darabkan dengan 3%. So kita dapatlah 359.10 sen. Okey, lepas tu rebate yang layak, okey, iaitu RM400 kerana kurang daripada RM35,000. Kalau lebih dia kena tambah RM600 lah. Okey, so jadi rebate RM400. So kita campurkan ni cukai yang dia kena bayar RM150 campur dengan ni, tolak dengan RM400. Okey, lepas tu kita pergi pula kepada apakah potongan cukai bulanan PCB dan pinggiraan yang terlibat. Okey, potongan cukai bulanan PCB ialah potongan pendapatan pekerja untuk bayaran cukai pendapatan tahun semasa. Okey, jumlah potongan berdasarkan jadual potongan cukai bulanan atau kaedah pengiraan berkomputer PCB yang disediakan oleh lembaga hasil dalam negeri. Okey, pembayar cukai perlu membuat perbandingan antara jumlah PCB yang telah dipotong dengan cukai yang perlu dibayar seperti yang ditunjukkan di bawah. Okey, so jadi cukai yang perlu dibayar mesti lebih besar daripada PCB. Okey, cukai tolak dengan PCB. Kemudian bayaran cukai yang tidak mencukupi. Bayaran cukai yang tidak mencukupi perlu dijelaskan kepada LHDN. Okey, kemudian cukai yang perlu dibayar kurang daripada PCB. PCB tolakkan dengan cukai. So dapat lebihan. So mungkin kamu tak faham ni kan, tapi tak apa, cikgu baca dulu supaya nanti kita tahu inilah formula dia untuk cara kira. Okey, kemudian lebihan potongan PCB akan dipulangkan kepada LHDN dalam akaun bank pembayar cukai. Okey, so ni contoh, kita nak contoh. So bila tengok contoh kita akan lebih faham sikit lah. Okey, gaji tahunan Encik Lim ialah RM74,000 pada tahun 2020. Dia menuntut pelepasan individu sebanyak RM9,000. Insuran hayat dan KWSP adalah RM7,000. Insuran perubatan sebanyak RM1,000, RM325, dan perbelanjaan rawatan perubatan ibu sebanyak RM1,250. Okey, dia juga telah menermakan RM1,000 kepada pusat kebajikan yang diluluskan. Okey, setiap bulan gajinya dipotong sebanyak RM180 untuk potongan cukai bulanan PCB. Okey, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi tahun tersebut. Okey, so jadi pendapatan cukai dia RM74,000 tolakkan dengan RM1,000. Inilah yang derma ni kan. Okey, yang telah diluluskan. Tolakkan dengan yang ni RM9,000 campur RM7,000 campur dengan RM1,300. So jadi ini baru ni. Okey, lepas tu banjaran dia berada pada ni, range dia berada dekat sini kan. So jadi daripada sini ni kadar yang kena adalah sebanyak 14%. So jadi dia berada pada cukai bagi RM50,000 yang pertama. So dia dapat tolak ni RM1,800. Okey, RM50,000 yang pertama. So jadi dia boleh tolak sebanyak RM1,800. Bukan tolak pula, kena tambah cukai bagi RM50,000 yang pertama RM1,800. So jadi RM54,000 tolakkan dengan RM50,000 yang pertama, darabkan dengan 14%. So jadi dia kena bayar ni lah. Okey, so jadi rebate yang layak, dia tidak layak kerana pendapatan lebih daripada RM35,000. Kalau kurang daripada RM35,000, so dapat rebate. Sekarang dia punya pendapatan lebih daripada RM35,000, so jadi tak boleh dapat rebate. Okey, so jadi
jumlah yang dia kena bayar adalah 1,800 campur dengan ni. Okey, 1,800 campur dengan ni, tolakkan dengan rebate tak ada So dapat ni. Ni yang kena bayar dia dalam 1 tahun. Okey, lepas tu jumlah PCB yang perlu dibayar setiap bulan So jadi 180 darab dengan 12. Okey, darab dengan 12 PCB dia. So 2,160. So jadi dia terkurang bayar. Sepatutnya dia kena bayar banyak ni, tapi dia bayar setahun tu bayar ni je. So jadi cukai yang perlu dibayar, jadi bayaran cukai yang tidak mencukupi perlu dibuat. Okey, bayaran cukai yang tidak mencukupi. So jadi 2,000 tolak dengan 2. So jadi dia kena bayar sebanyak 2,595 sen kepada residen kerana kurang PCB yang dipotong tidak mencukupi untuk pendapatan yang perlu dibayar. So jadi inilah cara nak kira PCB. Okey, lepas tu kita tengok buku surat 109. Okey, so jadi apakah taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan serta pengiraan yang terlibat? Okey, untuk individu yang telah berkahwin, sistem taksiran cukai pendapatan membenarkan taksiran dibuat mengikut satu daripada jenis taksiran di bawah. Okey, pertama, taksiran cukai bersama. Okey, taksiran yang dikeluarkan oleh suami atau isteri. Kemudian pendapatan isteri atau suami akan dijumlahkan dengan pendapatan suami atau isteri semasa membuat taksiran. Okey, kemudian taksiran cukai berasingan. Okey, suami dan isteri masing-masing membuat taksiran secara berasingan. Okey, secara umumnya sekiranya kedua-dua orang suami dan isteri mempunyai pendapatan berasingan, taksiran cukai bersama boleh menyebabkan jumlah pelepasan menjadi berkurang. Okey, hal ini kerana kebanyakan pelepasan mempunyai had tuntutan tanpa mengambil kira sama ada taksiran cukai bersama atau berasingan. Hal ini boleh menyebabkan pembayaran cukai meningkat dengan banyak sekali. Okey, contoh dia. Okey, tengok contoh 5. Okey, pada tahun 2020, Encik Rajen dan isterinya mendapat gaji tahunan sebanyak 53,000 dan 57,000. Mereka masing-masing telah menermakan sebanyak RM500 kepada badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan pada tahun tersebut. Berikut ialah pelepasan yang hendak dituntut oleh Encik Rajen dan isterinya. Okey, so jadi pelepasan individu RM9,000, gaya hidup RM2,500, so isteri RM2,700, isteri individu RM9,000, insurans hayat RM5,830, isteri pun bayar RM6,000. Kemudian insurans perubatan RM2,650 dan ni RM2,570. Okey, so jadi sekejap ya, ada orang masuk. Okey, so jadi hitungkan cukai. Macam ada orang masuk je lagi. Okey, so jadi hitung jumlah cukai pendapatan bagi Encik Rajen dan isterinya dengan menggunakan cara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. Okey. Okey, tengok yang A macam mana nak jawab. Okey, so jadi jadual menunjukkan jumlah cukai pendapatan Encik Rajen dan isterinya bagi taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. Okey, so jadi jumlah pendapatan suami dan isteri 53,000 campur 57,000, so 110,000. Kemudian ini kalau bersamalah, ini berasingan. Okey, so jadi tolakkan dengan yang dia bayar tadi RM1,000, individu gaya hidup RM2,500, insurans hayat RM7,000. So, jadi pendapatan bercukai dia adalah RM87,500. So jadi cukai dasar sebanyak RM4,600. So jadi RM87,000 ni tolak dengan RM70,000 yang pertama, so dapat RM17,500. Okay, kemudian darabkan dengan 21%, dapat RM3,675. So jadi buat cukai dia kosong sebab pendapatan dia lebih daripada RM35,000 kan. Jadi jumlah yang dia kena bayar, pendapatan yang perlu dibayar adalah sebanyak RM8,275. So jadi sebenarnya elok bayar secara berasingan. Kalau kamu combine,
dia akan jadi mahal lah. Takkan nak bayar banyak ni, banyak ni. Okey. Okey, so jadi sekarang kita tengok cukai berasingan. Sekarang ni kita buat secara berasingan. Okey, suami 53,000, isteri 57,000. Okey, so jadi ni diasingkan lah. Okey, pelepasan yang layak dituntut ialah 2,500 walaupun berbelanja 2,700. Okey, walaupun dia bayar 2,700 tapi kena tolak 2,500 je maksimum. Okey, lepas tu bila kita compare tu semua, bayaran dia 840. So jadi dipendekkan cerita kat sini adalah kalau nak bayar cukai, jangan combine. Okey, kena berasingan. Ikut. Okay, kemudian cukai berasingan lebih sesuai digunakan kerana cukai pendapatan yang perlu dibayar jauh lebih rendah, iaitu 800 berbanding 8,270 melalui pertaksikan cukai bersama. So jadi kena buat pendapatan cukai ni jangan sama-sama, kena berasingan. Okey, tengok ni beza dia. Okay, tadi kita dah bincang ni. Tadi muka surat 110. Okay, sekarang 111. Okay, so sekarang kita nak masuk bagaimanakah mengira cukai jalan. Okay, cukai jalan dikenakan adalah berdasarkan kapasiti enjin kenderaan yang digunakan oleh pemiliknya. Okay, pada kebiasaannya cukai jalan akan lebih tinggi bagi kenderaan yang lebih tinggi kapasiti enjinnya. Okay, contohnya, contoh 6 Okay, jadual di bawah menunjukkan kadar cukai jalan motosikal di Sabah dan Sarawak. Okey, so jadi Encik Chong memiliki sebuah motosikal kegunaan sendiri di Sarawak dengan kapasiti 260cc. Okey, so jadi hitung cukai jalan untuk motosikalnya. Okey, so jadi penyelesaian. Okey, so cc dia 260. So dia berada dekat sini. So kadar asas dia kena bayar iaitu RM30. Okey. Okey, kemudian contoh 7. Jadual di bawah menunjukkan kadar cukai jalan kereta persendirian di Semenanjung Malaysia. Okey, Alan memiliki 2 buah kereta persendirian di Melaka dengan kapasiti enjin 859 dan 109cc. Cukai jalan untuk kedua keretanya. So jadi kalau yang ni bawah 1000cc kan, so kena RM20 lah. Tapi kalau yang ni berada dekat sini, so jadi dia kena charge RM280. Lepas tu ada lagi ni kena bayar ni. Campurkan dengan 50 setiap cc lebih 1,800. So jadi sebab cc dia lebih daripada 1,800, so campurkan dengan 197 tolak dengan 1,800, darabkan dengan 50 sen. So jadi tekan kalkulator ni dapatlah ni. So jadi cukai yang kena jalan kereta dia adalah 378. So jadi lagi besar sisi kereta, lagi besarlah cukai jalan cukai yang dikenakan. Okey, lepas tu kita nak tengok macam mana nak mengira cukai pintu. Okey, kadar cukai pintu ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan berdasarkan lokasi dan jenis hartanah. Okey, jumlah cukai yang perlu dibayar setiap tahun bergantung kepada kadar cukai yang dikenakan atas nilai tahunan. Okey, jumlah cukai cukai pintu sama dengan kadar cukai pintu darab dengan nilai tahunan. Okey, nilai tahunan merupakan anggaran kasar sewa tahunan yang munasabah dan dijangka akan diperoleh dalam setahun daripada pegangan tertentu jika disewakan. Okey, so jadi kita tengok contoh 8. Mariani memiliki sebuah rumah kediaman di Subanjaya. Dia menerima bil cukai pintu daripada Majlis Pembandaran Subanjaya, diberi bahawa nilai tahunan adalah RM6,580 dan kadar cukai pintunya adalah 5%. Okey, hitung cukai pintu yang perlu dibayar oleh Mariani untuk setiap setengah tahun. Okey, so jadi jumlah cukai pintu darabkan dengan nilai tahunan. So 5% darab dengan RM6,580. So kena bayar RM329 setahun. Okey, so jadi cukai pintu setiap setengah tahun adalah sebab kalau nak bayar setengah tahun lah, so bahagikan kedua, so kena bayar ni.
Okey, so jadi cukai tanah kita bayar 5% lah. Okey, nilai tahunan. So nilai tahunan rumah tu lah, contoh ni macam rumah ni. Okey, contoh maknanya memiliki sebuah rumah kediaman di Sembanjaya. Dia menerima bil cukai pintu. Nilai tahunnya adalah 6,500. So jadi darabkan dengan 5% daripada nilai ni. Okey. Okey, kemudian kadar cukai tanah ditetapkan oleh kerajaan negeri berdasarkan lokasi, saiz dan jenis tanah. Okey, jumlah cukai yang perlu dibayar setiap tahun bergantung pada kadar cukai tanah setiap unit keluasan atas jumlah keluasan tanah yang dimiliki. Okay, so jadi jumlah cukai tanah sama dengan kadar cukai tanah setiap unit keluasan darab dengan jumlah keluasan tanah. Okay, contoh dia, contoh 9. Okay, Encik Hamid memiliki sebuah rumah 130 meter kuasa 2. Diberi bahawa kadar cukai tanah yang dikenakan adalah 43 sen setiap meter persegi. Okay, hitung cukai tanah yang perlu dibayar oleh Encik Hamid setiap tahun. Okay, so jadi cara nak kira, so kadar cukai tanah setiap keluasan darabkan dengan jumlah keluasan tanah. Jadi keluasan tanah dia RM130 meter kuasa 2. So darabkan dengan 43 sen. So cukai tanah yang dikenakan adalah sebanyak RM55.90 untuk setahun. Okey, so jadi yang ini yang terakhir. Okey, bagaimanakah cukai jalan dan perkhidmatan? Okey, kadar cukai jualan untuk barangan adalah berbeza, iaitu 5%, 10% atau kadar lain-lain bergantung pada barangan yang ditetapkan, manakala kadar cukai perkhidmatan ialah 6%. Okey, kemudian contoh 10. Okey, Sofia menyewa sebuah bilik di Hotel Selesa dengan harga 240 semalam. Okay, Sofia menginap di hotel itu untuk 2 malam. Okay, diberi bahawa hotel itu mengenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Okay, dihitung cukai perkhidmatan yang perlu dibayar oleh Sofia. So jadi penyelesaian adalah cukai perkhidmatan sama dengan RM240 darabkan 2 darabkan dengan 6%. So dapatlah RM28.80. Okay, so jadi itu saja daripada cikgu. Ini ada yang baru masuk ni, dah nak habis dah. Ni kamu masuk dah nak habis dah, tapi tak apa, ada semangat untuk belajar tu. Okay, so ini cikgu ada share kehadiran. Kamu isi kehadiran dekat Google Form tu ya. Okay, so jadi lagi satu, video ni pun dirakam. So jadi saya kata nanti kamu nak rujuk balik, kamu boleh tengok lah. Okay, so jadi sebagai kerja rumah, kamu buat bagi banyak-banyak kan, kamu tak terbuat pula. Okey, kerja rumah kamu, bolehlah cuba buat soalan soalan 1 dan 2. Okey, soalan 1A dengan soalan 2A. Okey, itu saja, sikit je bagi. Sebab bab ni macam pening sikit. Dia bukan pening, sebab banyak baca, dia kena ulang-ulang balik lah. Okay, dia tak boleh baca sekali dua, dia kena 2-3 kali baru kamu faham. Okay, lagi satu berkaitan dengan benda yang kamu tak tahu kan, iaitu cukai. So ni kena belajar jugalah sikit-sikit. Okay, supaya sekurang-kurangnya kamu tahu apa itu cukai. Okay, so itu saja daripada cikgu. Ada apa-apa nak tanya sebelum kita berakhir kelas ini? Okay, kalau tak ada apa-apa, cikgu nak ucapkan terima kasih kerana hadir kelas pada hari ini. Jumpa lagi kita pada hari Jumaat. Jumaat ada lagi kelas ya. Jumaat pada pukul 11 hingga 12 suku. Okey, so itu saja. Sekian, terima kasih.